kita bertemu lagi dalam channel TV Natural. Okey, tanpa melengahkan masa, kita akan jemput seorang pakar untuk korek, kupas. So, kita jemput besar alam kawan. Oh, bukan kawan ni, bukan ni. Kita nak kawan. Kita Aita dia. Belum tu saya bagi mic lah. Oh, cantik. Baik dan curang. Okey kawan. Terima kasih Kak Isma. Jemput kawan. Alhamdulillah ramainya dekat atas sana. Kawan kita dia rasa Audi. Oh ada? Okey. Ini yang Kak Isma cakap tadi. Apa? Kurang upaya. Jadi boleh tak sepanjang saya bagi talk pada hari ni, boleh tak Kak Isma tolong buat bahasa isyarat? Boleh kawan. Hargai kurang sikit lah. Terima kasih. Kak Isma, hanya Kak Isma akan tolong kawan untuk buat bahasa isyarat. Jadi Kak Isma ke belakang sikit, kawan nak ke depan. Ke depan ke? Tak boleh, takut mengganggu saya nak bagi talk. Sini ya. Okey. Kebakaran Kak Isma. Okey. Mula dah kawan. Mula dah. Okey. Hai, Assalamualaikum semua yang hadir pada hari ini. Ramainya kat atas sana. Ramai. Sungguh ramai. Alhamdulillah, walaupun kita PKPB, alhamdulillah program kita diteruskan. Dan Kak Wan sangat-sangat berterima kasih lah. Okay. So hari ni Kak Wan akan cerita sebab ramai sangat yang bertanya kepada Kak Wan, apa tips Kak Wan buat untuk happy sepanjang PKPB ni. Okay, so sepanjang PKPB ni sebenarnya kalau kita tengok lah kan, kalau kita tengok ini bukanlah pengalaman pertama kita menghadapi PKP, which is kita kena stay at home kan. Dan sepanjang pengalaman kita sebelum ni, actually kita dah kena ambil benda tu sebagai satu pengalaman. Okay, satu pengalaman. Jadi, okay, so hari ni Kak Wan akan mengupaslah seperti yang Kak Isma dah bagi tahu kepada semua. Okay, 5 manusia dalam tempoh PKPB ni. Okay, Kak Wan nak selepas this video, semua orang dapat mencermin diri kita ni orang yang macam mana dan kenapa kita tak happy sepanjang PKPB ini. Okey, yang pertama, sebabnya dia ada 5. Okay. Yang pertama adalah dia jenis yang bila kerajaan announce kata, oh kita kena PKPB selama sebulan. Weh. Kawan, teruskan. Semua harap faham lah kan. Kalau dia advance tu nanti tolong bagi tahu lah Kak Wan nak tunggu dia sikit. Okay. So untuk jenis yang pertama ni adalah orang yang dia terima maksudnya bila kerajaan announce cakap kata kita akan PKPB selama sebulan, orang yang pertama dia akan macam okey lah PKPB, stay at home lah, duduklah diam-diam. So rutin dia akan berulang setiap hari, bangun tidur, makan, lepas tu buat kerja sikit at home and then dia tidur balik. Itu adalah jenis orang yang pertama lah, which is dia hanya menerima semua. Okay, tak salah untuk jadi orang pertama ke kedua, cuma Kak Wan nak you all relate dengan diri sendiri, kenapa you all tak happy sepanjang PKPB ni. Okay, untuk yang kedua pula, jenis ni dia suka komplain bila kerajaan cakap. Kamu teruskan. Bila kerajaan cakap bila kerajaan cakap 3 kali dah kerajaan cakap. Okey, jawab. Okey. Bila kerajaan cakap kita kena PKPB, stay at home selama sebulan, dia start komplain. Dia cakap, apalah kerajaan ni kena duduk rumah, macam mana nak bisnes, macam mana nak itu, macam mana kami nak makan, tak cukup duit, diberhentikan kerja, duit tak bagi, KWSP bagi 500 saja.
kedua ni orang yang suka komplain. Kerja dia komplain. Dia sampai tak nak fikir apa solution. Yang dia tahu, otak dia fikir, komplain. Okey, jenis orang yang ketiga pula, dia ni bila kerajaan announce PKPB sebulan, dia memerhati dan dia terfikir. Orang ketiga ni dia macam, PKPB lagi, PKPB lagi. Sebab kita dah pernah ada pengalaman sebelum ni. So dia cakap, aku nak buat bisnes lah. Orang ketiga ni cakap, aku nak buat bisnes, dia cakap. Lepas tu dia hanya berfikir, faham tak? Orang macam ni dia tak take action. Sedangkan kita bukan kali pertama PKP tau. Ini bagi Kak Wan, dia dah ada rentetan beberapa kali. Jadi sepatutnya kita dah tahu dah apa yang akan berlaku, bakal berlaku. Sebab benda tu pernah berlaku. Jadi setiap hari dia bangun tidur, fikir, memerhati, dan dia tak take action. Dia cuma terfikir, nak buat bisnes lah. Hari pertama berlalu. Nak buat bisnes lah. Hari kelima berlalu. Nak buat bisnes kek lah. Pun masa berlalu pergi. Lepas tu dia tak take any action. Sedangkan dia dah ada idea tu, tapi dia masih lagi tak take action. Ini orang yang nombor 3. So boleh check balik lah, kita orang pertama, kedua ataupun orang ketiga. Okey, untuk nombor 4, bila kerajaan announce yang kita akan PKPB lagi, orang keempat ni selalunya dia akan berfikir, dia akan dapat idea, dia nak bisnes. Dia cakap, I nak bisnes natural lah. Okey, lepas tu dia take action. Dan Alhamdulillah, dia take action. Dia take action. Okey, orang nombor 4 ni bagi Kak Wan okey lah. Cuma, orang nombor 4 ni, dia buat, dia sendiri tak tahu kenapa dia buat. Dia buat sebab Kak Wan tak boleh ke sini sangat, nampak macam-macam dekat belakang ni kan. Dia suka apa-apa je kat depan. Okey, orang nombor 4 ni, dia dah take action, dia dah buat business which is sangat good. Tapi dia buat, dia tak tahu kenapa dia buat. Dia buat sebab dia tiru orang lain. Dia buat sebab dia tak ada matlamat. Orang lain jual sanitizer, dia jual sanitizer. Orang lain buat pre-order mask, dia pun iklan. Tapi end up, dia iklan setiap hari dekat wall dia, tak ada sale. Bila tak ada sale, dia dah start, tak best lah bisnes. Mindset dia dah bertukar time tu. Orang macam ni, dia tak ada pendirian. Dia start, mindset dia tukar, dia cakap, waktu PKP ni, mana ada orang nak beli produk, mana orang ada duit. So, start dari situ. Start daripada situ, dia dah mula mindset dia tukar. Dia akan cakap, mana ada orang duit, mana ada orang nak beli, promote banyak-banyak tak ada orang beli. So bila mindset dia macam tu, end up dia akan stop untuk buat bisnes. Sedangkan dalam masa PKPB ni adalah masa yang terbaik untuk kita bisnes, dan especially secara online lah kan. Okay, so orang yang keempat ni dia dah bagus tapi mindset dia belum bagus. Okay, so orang nombor 5. Orang nombor 5 ni yang kita nak jadi. Maksudnya, bila terus kerajaan announce PKPB dengan experience dia pada bulan 3 yang lalu, dia dah tahu dah nak menyusun apa. Dia dah planning. Dia rasa macam dia tak takut. Dia berani untuk ambil keputusan. Dia berani untuk bertanggungjawab dengan segala keputusan. Dan yang paling penting, dia memilih hidup dia untuk tidak dihabiskan begitu sahaja sepanjang PKPB sebulan ni. Okey, so orang nombor 5 ni, dia dah faham dah. Okey, minggu pertama dia nak buat apa, minggu kedua dia nak buat apa, minggu ketiga dia nak buat apa. So macam ni lah kita nak jadi. So you all try check balik dalam diri kita, you all ni orang yang nombor berapa. Kalau orang yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 ataupun nombor 4, cepat-cepat berubah untuk jadi orang yang nombor 5. Sebab belum terlambat. Kita baru je PKPB 6 hari, kita ada balance lagi 24 hari. Macam-macam kita boleh buat. Belum terlambat
untuk kita planning balik apa kita nak buat PKP ni. Tak sepatutnya kita rasa down, tak sepatutnya kita rasa stres, tak sepatutnya kita sedih dan tak sepatutnya kita rasa macam boring dekat rumah, sedangkan benda ni bukanlah pengalaman pertama. Kita perlu belajar daripada pengalaman PKP yang lalu. Jadi saranan kawan kepada semua dekat sini dan juga Kak Isma, okay, pada Kak Isma, kita kena jadi orang nombor 5. Serius kena jadi orang nombor 5. Okay, so hopefully semua dapat point, dapat manfaat daripada video yang kawan share pada hari ini. Jadi bagi yang dapat point tu, bolehlah komen beramai-ramai dapat tak point you all orang nombor berapa dan you all nak jadi orang ke nombor berapa. Macam kawan pilih untuk jadi orang nombor 5. That's why daripada hari PKP hari pertama sampai sekarang, hari-hari kawan dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat indah. Penat Isma? Penat kawan. Okay, so kita tak mau bagi Kak Isma penat sangat. Kawan takut dia pengsan, tak larat kita nak angkat ke hospital. So, itu sajalah untuk hari ini. So, terima kasih semua jemput kawan. Terima kasih. Ni boleh jadi pacara balik dah. Boleh. Allah. So, kawan kembalikan mic kepada Kak Isma. Terima kasih. Terima kasih kawan. So, terima kasih kawan. Dia korek, dia kubah, dia gelok. Kata hamlah satu, hampa ambil dapat nombor 5 steady